Assalamualaikum, selamat petang dan salam satu Malaysia. Saya Hisham Saleh dan kita sudah maklum memasuki fasa keempat pencarian menjejaki pesawat MH370. Kemuntuan masih melingkari untuk menemukan walau satu petanda dan bukti konkret yang boleh dikaitkan. 7 minggu sudah berlalu. Seluruh komitmen, usaha dan tenaga telah dikerahkan. Operasi mencari dan menjejaki MH370 ini pasti turut menyaksikan pelibatan ramai tenaga pakar di seluruh dunia yang berkampung di Perth, Australia. Namun semua itu masih belum cukup untuk memuaskan hati para waris dan keluarga penumpang terutama dari Republik China. Impaknya hubungan Kuala Lumpur-Beijing yang selama ini baik dikatakan sedikit tercalar. Walau kedua negara menafi sekeras-kerasnya dakwaan itu, namun ramai mempersoal mampukah hubungan ini dikekalkan untuk tempoh mendatang terutama selepas insiden MH370. Itu yang akan menjadi fokus perbincangan kami hari ini. Prof. Madya Dr. Kartini Abu Talib, Fellow Kanan Institut Kajian Etnik Kita UKM akan bersama kami untuk mengupas lebih lanjut. Tumpuan lain pastinya insiden terbaru membabitkan pesawat MS yang membuat pendaratan awal pagi tadi. Membincangkannya kami akan berusaha menghubungi seorang pakar penganalisis penerbangan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar di talian. Baik, saudara, operasi mencari pesawat penerbangan MH370 diteruskan untuk hari yang ke-45. Pihak berkuasa Maritim Australia AMSA menetapkan luas kawasan pencarian yang akan dilakukan dari udara hari ini sekitar 49,491 km persegi, terletak kira-kira 1,741 km ke utara dari barat Perth, Australia. 10 pesawat tentera dan 11 buah kapal terlibat dalam operasi hari ini. Pagi tadi, kenderaan autonomi bawah air AUV Bluefin 21 meneruskan misinya yang ke-9 meliputi 2/3 luas kawasan carian setakat ini. Luas carian dasar laut ditetapkan sekitar 10 km radius di mana alat pengesan ping atau finger locator mengesan isyarat kedua pada 8 April lalu. Sehingga semalam analisis data daripada 8 selaman Bluefin 21 tidak menemui sebarang petanda yang boleh dikaitkan dengan kotak hitam atau serpihan pesawat MH370. Dan menyentuh mengenai cuaca di lokasi carian hari ini diramal agak buruk terutama di bahagian utara susulan ribut Tropical Jack yang kini dikesan mengarah ke bahagian selatan. Taufan tersebut membawa bersama-sama hujan lebat dan ribut petir di 1-2 kawasan di bahagian utara dan timur yang menjadikan misi semakin sukar. Misi mencari dan menjejaki pesawat MH370 yang masuk minggu ke-7 hari ini diteruskan dengan terus memfokus kepada fasa peimbasan imej melalui sistem sonar bawah air dengan menggunakan peralatan AUV Bluefin 21 dan buat hari ke-45 P8 Poseidon antara aset yang melepas dari lapangan terbang antarabangsa Perth pagi ini. Pesawat peninjau milik Tentera Laut Amerika Syarikat itu menyertai 10 pesawat peninjau lain serta 11 buah kapal dalam misi operasi hari ini. Kenyataan dari pihak berkuasa Maritim Australia AMSA memaklumkan kawasan pencarian hari ini ditetapkan pada radius luas 50,000 km persegi di Lautan Hindi. Kenderaan autonomi di bawah air itu yang dikawal dari atas kapal Ocean Shield setakat ini telah meneroka kawasan dasar permukaan laut kira-kira seluas 10 km atau 6.2 batu berhampiran atau finger locator TPL kedua yang dikesan 8 April lalu. Lokasi pengimbasan imej dasar laut itu dilakukan pada jarak kira-kira 2,000 km atau 1,200 batu dari barat daya Perth. Kapal selam robotik terbabit diselamkan buat kali ke-8 sejak semalam. Dalam misinya mengesan sebarang bangkai mahupun serpihan pesawat MH370 yang masih hilang secara misteri 8 Mac lalu. Bluefin 21 setakat ini telah melepasi separuh daripada lokasi mencari yang dipetakan, namun pihak berkuasa memaklumkan operasi peimbasan akan disempurnakan dalam tempoh seminggu. Keadaan cuaca terutama di utara kawasan pencarian MH370 merosot hari ini. Ekoran taufan Tropical Jack terus menghala ke selatan Lautan Hindi dan pihak JACC berkata ramalan cuaca menunjukkan hujan dan sekali-sekala ribut petir sedang bergerak ke utara berserta angin timur tenggara. Hani Muhili di Perth, Australia sekali ini pastinya akan melaporkan usaha pencarian yang dikabarkan akan terus diteruskan biarpun memasuki hari yang ke-45. JACC turut memaklumkan kemungkinan perjumpaan antara tiga pemimpin tertinggi tiga negara, Malaysia, Australia dan juga China setelah tamat tempoh kritikal. Jadi Hanim, permulaannya kritikal. Mungkin anda boleh perjelaskan erti kritikal yang anda nyatakan ini, Hanim.
Baik, sebenarnya Syam, waktu ataupun tempoh kritikal yang ditetapkan itu iaitu tempoh 48 jam yang ditetapkan untuk melihat sama ada Bluefin 21 dapat melakukan pencarian seterusnya untuk mengesan sebarang serpihan ataupun objek menerusi penggunaannya yang bermula Isnin lepas iaitu pada 14 April. Perkara itu diumumkan sendiri oleh Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein baru-baru ini yang mengatakan bahawa mungkin kaedah dan pendekatan baharu perlu difikirkan semula sekiranya sehingga dalam masa beberapa hari ini tiada sebarang petunjuk baharu yang dikesan oleh Bluefin 21 iaitu kenderaan AUV yang digunakan bagi menggantikan Tote Pinga Locator pada 14 April lepas. Dan dalam pada itu pihak Australia pula mengatakan bahawa mereka menjangkakan masa yang perlu diberi adalah 5 hingga 7 hari dalam menentukan kemungkinan kaedah baharu digunakan dan pengumpulan semula semua pakar mencari ataupun pasukan mencari yang terlibat dalam usaha pencarian MH370 ketika ini. Dan benar menurut Isham tadi, taufan Jack yang dikatakan bakal menghampiri zon pencarian mungkin akan menjejaskan sedikit hari ke-45 pencarian MH370 hari ini, tetapi pasukan mencari optimis bahawa ia mungkin tidak akan mendatangkan masalah kerana fokus pencarian ketika ini adalah di permukaan dasar laut iaitu 4,500 meter di bawah air. Dan ketika ini juga ada yang mengatakan mungkinkah Remus 6000 yang merupakan satu lagi kenderaan AUV yang digunakan untuk pencarian Air France 447 pada tahun 2011 akan digunakan. Jawapannya yang diberikan oleh pihak JACC memang belum ada perkabaran lagi. Pihak Australia juga belum membuat sebarang permintaan. Jadi dengan itu belum ada sebarang desas-desus ataupun perkabaran lanjut tentang penggunaan Remus 6000 untuk sama ada membantu Bluefin 21 ataupun menggantikan Bluefin 21 kerana umum juga sedia maklum, saya pasti ketika ini semua sudah mengetahui bahawa Bluefin 21 merupakan milik Tentera Laut Amerika Syarikat dan Remus 6000 itu yang digunakan yang dibangunkan oleh sebuah syarikat di Jerman. Hanya ada dua sahaja peralatan tersebut dan ketika ini pakar oceanografi Australia juga mengatakan sekiranya dua peralatan sama iaitu kenderaan AUV digunakan pada waktu yang sama mungkin akan mendatangkan lebih banyak masalah bukannya untuk membantu pencarian tersebut oleh Bluefin 21 ketika ini. Dan Syam, dalam pada itu juga ingin saya memaklumkan bahawa ya memang benar hari ke-45 hari ini 10 pesawat tentera dan juga 11 buah kapal meneruskan usaha pencarian. Hari ini pihak AMSA sebenarnya merancangkan pencarian secara visual di kawasan kira-kira 49,491 km persegi yang titik tengahnya terletak kira-kira 1,741 km barat laut Perth. Dan Bluefin 21 memang pun sudah mengakhiri ataupun melaksanakan misi ke-8-nya pada pagi tadi dan misi ke-9 sebenarnya sudah pun bermula sebentar tadi dan sehingga data analisis dimaklumkan selepas misi ke-8 setakat ini juga masih belum ada sebarang penemuan ataupun sebab sebarang tanda pesawat MH370 yang hilang itu. Dan ia memulakan misi ke-9 sebentar tadi dalam keadaan berjaga-jaga berikutan amaran tentang taufan Jack. Dan juga mungkin kita boleh imbas sedikit apa yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein Sabtu lalu yang mengatakan bahawa pencarian segera di kawasan yang sedang dipantau Bluefin 21 dijangka selesai dalam minggu ini juga. Tetapi sehingga hari ini mungkin tempoh kritikal 48 jam itu akan berakhir bila-bila masa sekarang. Masih belum ada sebarang perkabaran yang dimaklumkan, tetapi memang kami di sini dimaklumkan bahawa kemungkinan akan ada satu kenyataan bersama dikeluarkan oleh pihak JACC dengan semua negara yang terlibat dalam pencarian MH370. Juga kami dimaklumkan oleh sumber JACC bahawa kemungkinan pertemuan antara pemimpin tertinggi tiga negara iaitu Malaysia, Australia dan China dalam menentukan hala tuju pencarian MH370 seterusnya. Syam. Kiranya di sini tidak akan, yang saya faham daripada anda Hanim adalah tidak akan ada lagi pertambahan aset yang akan diberikan untuk memastikan operasi ini berjalan dengan lebih lancar. Satu. Yang kedua, dari segi perhubungan, melihat kepada kehadiran pemimpin-pemimpin itu Hanim, adakah di sana memberi sebarang gambaran melihat kepada perhubungan antarabangsa kita? Sebabnya di studio nanti kita akan bincangkan dari segi perhubungan Malaysia dan juga China. Jadi mungkin dengan kehadiran pemimpin kita di sana, adakah mungkin ada perhatian yang diberikan oleh pihak sana kepada kita? Ya, baik. Sebelum itu Syam, memang kami juga dimaklumkan tentang beberapa perkabaran ataupun
persoalan dilontarkan oleh pelbagai pihak yang mengatakan kenapa tidak menambah lagi aset ataupun kenderaan AUV untuk pencarian MH370, tetapi pakar di sini yang mengelolakan ataupun mengendalikan usaha mencari itu telah pun memaklumkan bahawa ketika ini kita tidak boleh mengambil risiko yang terlalu besar kerana Bluefin 21 itu perlu melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dan setakat ini 2/3 sebenarnya kawasan yang telah pun ditetapkan untuk Bluefin 21 telah pun dilaksanakan. Jadi kita menantikan lagi 1/3 kawasan untuk dilaksanakan pencarian oleh Bluefin 21 sebelum pasukan mencari memikirkan kaedah terbaru sama ada untuk menambah aset ataupun tidak. Itu hanya akan dimaklumkan kemudian, kerana sekiranya terlalu banyak peralatan digunakan pada masa yang sama mungkin akan mengganggu fungsi Bluefin 21 ketika ini. Dan mengenai perjumpaan yang dimaklumkan oleh pihak JACC itu, sebenarnya kami juga belum mendapatkan sebarang maklumat lanjut, tetapi yang dimaklumkan adalah kemungkinan perjumpaan itu diadakan dalam minggu ini. Tidak pasti di mana dan siapa akan mengetuainya, tetapi akan ada satu perbincangan lanjut antara ketiga-tiga negara ini khususnya, iaitu Malaysia, Australia dan China, tentang hala tuju seterusnya pencarian MH370. Kami juga dimaklumkan sebentar tadi oleh pegawai khas Datuk Hamzah Zainuddin, Timbalan Menteri Luar, bahawa beliau akan berlepas ke Beijing malam ini. Beliau mengetuai ketika ini jawatan kuasa waris penumpang MH370, dan dalam masa beberapa hari lagi akan tiba di Perth, Australia untuk mengadakan perjumpaan dengan Ketua Pusat Penyelaras Agensi Bersama, iaitu JACC, Angus Houston, dan kami juga ketika ini menunggu kenyataan terbaru daripada pihak JACC tentang ketibaan ataupun perjumpaan yang bakal diadakan antara Angus Houston bersama dengan Datuk Hamzah Zainuddin. Dalam pada itu juga ketika ini meskipun usaha pencarian dilihat seakan-akan menemui satu jalan yang tidak pasti kesudahannya, tetapi ahli keluarga penumpang MH370 yang sempat kami temui beberapa hari lepas dan juga masih lagi menghubungi dengan kami ketika ini, ahli keluarga penumpang MH370 yang menetap di Perth, Australia, mengharapkan yang terbaik agar usaha pencarian ini diteruskan, dan pada masa sama mengharapkan agar semua ahli keluarga penumpang ketika ini di Malaysia dan juga di China untuk bersama-sama menantikan dengan penuh harapan kaedah terbaru yang mungkin dilaksanakan oleh Australia pada bila-bila masa sekarang. Ini antara kenyataan ataupun petikan temu bual tersebut. Baik. Hanim, yang terakhir merujuk kepada... Okey. Oh, I just send my prayers and my thoughts to them. I know how agonising this ride is, and oh gosh, I feel so for all of them because I know what this is like. And you just wouldn't wish it on anybody. It's just horrible. So look, I'm just sending my prayers and thoughts to them, and let's hope that we get some truth and we get some answers, and sooner rather than later. Baik, Syam. Baik, jadi terima kasih Hanim atas laporan itu. Sebab sedikit kita mengetahui apa yang semasa yang berlaku di Australia. Terima kasih Hanim. Ya. Syam, sebelum itu, okey. Mungkin saya ingin sampaikan sedikit. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Australia dari Canberra sebentar tadi, bahawa mereka gembira ketika ini dengan perkabaran mengenai keselamatan pendaratan oleh MH192 pagi tadi. Ketika itu pesawat tersebut menuju ke Bangalore, India, yang telah pun selamat mendarat di KLIA, dan pihak Australia juga memuji kepantasan menara kawalan trafik udara di Kuala Lumpur dan kecekapan juruterbangnya Kapten Nur Adam Azmi dan pembantunya Prakash Kumar kerana berjaya melakukan pendaratan cemas. Jadi kami semua di sini juga menarik nafas lega dengan pendaratan yang berjaya itu. Baik, terima kasih Hanim. Dan apa sih kita seluruh rakyat Malaysia juga rasa alhamdulillah sekali kita bersyukur atas apa insiden yang telah pun berlaku dan ia berada dalam keadaan selamat. Apapun merujuk kembali kepada perhubungan diplomatik antara Malaysia dan juga China yang sudah lama terjalin sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Bagaimanapun tragedi MH370 yang dijadualkan tiba di Beijing pada 8 Mac lalu dikatakan meregangkan sedikit hubungan antara kedua-dua negara. Hampir sebilangan besar waris keluarga penumpang pesawat yang berasal dari negara tersebut masih tidak berpuas hati dengan keputusan yang dilaporkan oleh AIB melalui data Inmarsat yang menyatakan status
MH370 yang berakhir di selatan Lautan Hindi. Jadi kita nak tanyakan lebih lanjut lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib alias Khalid, Fellow Kanan Institut Kajian Etnik kita. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Syam. Permulaannya kita lihat di sini, ya kita sudah maklum dalam tempoh yang sudah lama ini, apa yang berlaku pada merujuk pada MH370, pastinya melihat pada bilangan penumpang daripada China itu besar jumlahnya. Tapi sebelum kita pergi lebih mendalam lagi, Doktor, apa agaknya yang mungkin secara pribadi ataupun dari sudut akademik doktor sendiri melihat perhubungan Malaysia dan China itu sendiri yang sudah pun berada di usia 40 tahun? Okey, kalau kita lakarkan kembali, kalau perlulah menurut kepada sejarah Kesultanan Melayu Melaka lagi, hubungan Malaysia-China bukanlah sesuatu yang asing. Kita telah pun ada hubungan ini, kalau kita lihat perutusan Laksmana Cheng Ho yang tiba ke Melaka, kemudian sejarah perkahwinan Puteri Hang Lepo sendiri dan keturunan Baba Nyonya yang ada di Melaka. Jadi hubungan ini bukanlah sesuatu yang asing. Dan kalau kita lihat dalam tempoh 40 tahun, pertama yang perlu kita rakamkan dan ingatkan bahawa Malaysia telah pun merupakan ahli pertama dalam ASEAN yang menjalinkan hubungan dengan China pada tahun 1974. Dan hubungan ini saya lihat secara sepintas lalu hubungan bilateral ini adalah baik, sangat progresif throughout era Perang Dingin hinggalah kepada pemerintahan Tun Mahathir, Tun Abdullah Badawi, hinggalah kepada Datuk Najib sendiri. Malaysia, dasar luar Malaysia terhadap China tidak ada dan belum pernah menggunakan dasar isolation, pengasingan ataupun dasar yang cuba berkonfrontasi dengan Beijing. Belum ada dan tidak pernah berlaku. Jadi di sini saya boleh simpulkan bahawa hubungan bilateral Malaysia dan China adalah dalam progres yang baik. 40 tahun adalah satu tempoh masa yang panjang dan banyak yang telah pun mematangkan, dan kita pun sudah maklum dengan kelebihan ataupun impaknya dengan perhubungan dua negara ini. China sebagai sebuah negara yang cukup besar dan cukup maju. Kita harus ucapkan terima kasih kepada Allahyarham Tun Abdul Razak sendiri merupakan pemula kepada jalinan hubungan dasar luar ini. Ramai yang melihat itu merupakan satu perkara yang tidak disangka-sangka dan seperti sudah meramalkan sesuatu yang akan berlaku dalam tempoh yang akan datang sehingga hari ini, Doktor. Respon saya kalau melihat tindakan Tun Abdul Razak sendiri yang memulakan hubungan dan bersedia menerima China ketika itu. Walaupun dalam tahun 1940-an itu kita berdepan dengan insurgency di mana tuduhan bahawa China menyokong gerakan komunis di Malaysia ketika itu. Kemudian kita ikuti balik telusuri sepanjang hubungan 40 tahun ini, langit tidak selalunya cerah. Kalau kita lihat ada juga pertindanan klaim, overlapping claim on Spratly Island antara China dan beberapa lagi negara lain yang saya sebutkan selain daripada Malaysia, iaitu Vietnam, Brunei dan juga Filipina. Dan tambahan pula kita tengok lagi a few others isu yang berkaitan Malaysia-China. Kalau kita lihat hubungan bilateral ini ialah di mana China memprotes bila mana Malaysia dan Vietnam melakukan submission kepada UN. Saya sebutkan Commission on the Limits of the Continental Shelf, China protes. Dan kalau kita lihat dalam keadaan ini, kita akan lihat interpretasinya China adalah satu ancaman. Tapi saya tegaskan di sini bahawa dasar luar Malaysia tidak pernah melihat China sebagai satu ancaman, tetapi melihat China sebagai satu peluang komersial yang baik dari segi pasaran, dagangan, pelaburan dan juga geopolitik keselamatan. Jadi banyak sebenarnya sisi-sisi lain yang memberi kelebihan dengan hubungan yang baik ini. Namun kita rujuk kembali kepada apa yang berlaku kini kepada MH370. Tahun ini pasti melihat kepada usia 40 tahun itu tadi, ianya begitu erat. Sudah kita lihat sebagai satu hubungan adik-beradik. Pasti ada perselisihan, tetapi ianya masih lagi akrabnya di situ. Telah pun diperlihatkan setengah orang yang memperlihatkan bahawa seolah-olah tragedi MH370 itu telah pun mencala sedikit kepada perhubungan Malaysia dan China, tetapi pihak pemimpin kedua-dua negara menafikan sekeras-kerasnya bahawa perhubungan mereka adalah seperti biasa dan ianya tidak sama sekali akan mencalakan hubungan yang telah pun terbina sama ini. Komen daripada doktor menuju pada saya percaya bahawa kedua-dua negara adalah matang dari segi politik antarabangsanya. Walaupun ada sensasi media yang cuba meletakkan isu tragedi MH370 sebagai sesuatu yang akan mencalarkan hubungan antara China dan Malaysia, tapi mereka tidak melihat perkara tragedi ini sebagai satu perkara yang
boleh merosakkan hubungan yang telah terjalin selama 40 tahun. Mungkin benar ya media-media di sana atau beberapa komuniti daripada China sendiri yang agak kritikal mengkritik cara kita mengurus pencarian MH370 tapi suara-suara sumbang itu hanyalah sementara, saya rasa. Ianya tidak sampai ke satu tahap sehingga merosakkan hubungan dua negara yang telah terjalin. Cumanya kita perlu ambil serius dengan perkara-perkara yang telah pun mereka cuba bangkitkan supaya kita dapat datangani supaya itu tidak akan tersebar secara meluas. Dan itulah sebenarnya yang kalau ianya diterima secara rambang oleh sesiapa sahaja, saya kira itulah yang akan membenarkan apa sahaja yang mereka cuba merenggangkan lagi hubungan kita, Doktor. Saya melihat bahawa kedua negara yang sangat positif mengambil langkah yang baik untuk menjernihkan keadaan. Saya gunakan istilah menjernihkan keadaan kerana seperti yang kita sedia maklum bahawa kedua negara masih lagi meneruskan hubungan diplomatik, masih lagi akan meneruskan lawatan antara pemimpin dengan pemimpin. Jadi ini bukanlah suatu yang perlu kita anggap sebagai satu sentimen yang boleh mencalarkan. Ia benar kita ambil dan kita ambil berat akan komen dan rasa rintihan daripada sanak saudara penumpang MH370. Tapi kita tidak boleh menganggap perkara ini sebagai suatu punca untuk meretakkan hubungan yang telah pun terjalin selama 40 tahun. Okey. Saya dah nyatakan tadi, melihat kepada hubungan Malaysia dan juga China, itu kita istilahkan sebagai persahabatan yang memahami antara satu sama lain. Baik, persahabatan yang sekian lama yang kalau kita boleh lihat juga supaya tidak kita faham dengan apa yang berlaku pada MH370, sejumlah besar adalah daripada China itu sendiri. Kita berdepan dengan tekanan daripada pelbagai pihak, khususnya daripada pihak waris keluarga yang masih lagi tidak dapat menerima apa yang berlaku kepada MH370. Namun dalam masa yang sama juga kita melihat bahawa ini merupakan satu tragedi di luar kawalan, tetapi kita perlu terus memberikan informasi supaya, tetapi itulah emosi itu sukar untuk dikawal. Jadi macam mana Doktor melihat supaya tidak sesekali akan dirosakkan, biarpun insiden ini menjadi satu, mereka akan mempersoalkan ramai daripada mereka berada dalam pesawat itu. Okey, elok saya berkongsi sedikit pandangan tentang Kenneth Wolf berkenaan the power, the balance of power. Kenneth Wolf melihat balance of power dan hubungan antara negara kecil seperti Malaysia, small state, dan juga hubungan negara besar seperti China, the big state. Dalam hubungan ini, saya merasakan small state akan sentiasa mencari kerjasama berbaik-baik dengan negara besar seperti China. Kalau kita nak bandingkan dari segi kapasiti, populasi, kapasiti militeri, kapasiti pelaburan dan semuanya, China adalah jauh lebih besar dari kita. Dan tidak ada sebab untuk Malaysia mencari seteru dan mencari sebab untuk merenggangkan isu ini. Betul kita berdepan dengan krisis manajemen yang sangat besar, belum pernah berlaku dalam sejarah penerbangan dunia tentang tragedi MH370, tetapi itu tidak dilihatkan sebagai punca untuk keretakan dua hubungan diplomatik ini. Small state, big state ni menggalakkan interdependensi. Dalam masa yang sama kita juga menjalankan sifat diplomatik yang sifatnya seperti hedging. Tingkah laku hedging di mana kita menitik beratkan isu kepentingan komersial, dagangan, pelaburan, ekonomi. Dan dalam masa yang sama kita berhati-hati bila berdepan dengan risk contingency. Dan bagaimana berhadapan dengan risk contingency ini diurus dengan baik sehingga sifatnya harmoni dan tidak mencetuskan apa-apa perbalahan. Saya sangat setuju dan saya harapkan semua pemerhati media, khususnya pemerhati FB, Instagram yang selama ini terus menerima apa sahaja media-media yang kita tidak benar apa sahaja kenyataannya, merujuk kembali kepada apa yang Doktor nyatakan tadi, harus kita melihat daripada sisi yang besar, melihat apa sebenarnya manfaat. Takkanlah kita sewenang-wenangnya untuk membiarkan hubungan yang bagus itu menjadi retak angkara sebegini. Kita akan sambung semula, Doktor. Apapun saya rujuk terlebih dahulu kepada berita ini, merujuk kepada kehilangan pesawat Malaysia Airlines pada 8 Mac lalu, sedikit sebanyak memberi impak kepada hubungan dua hala Malaysia dan China. Kalangan penganalisis ada yang mencadangkan agar hubungan bersama China dikaji semula dengan alasan reaksi kerajaan China menangani tuntutan rakyat yang berhubung tragedi kehilangan pesawat MH370. Ahli keluarga penumpang China sejak awal lagi menyatakan bahawa Malaysia tidak memberikan mereka maklumat tepat mengenai kehilangan pesawat, sedangkan kes kemalangan udara itu antara yang amat rumit untuk ditangani. Apatah lagi insiden MH370 adalah yang pertama seumpamanya berlaku dalam sejarah penerbangan moden dunia.
Kemuncaknya di Beijing, demonstrasi diadakan di hadapan kedutaan Malaysia sebagai bantahan kepada kerajaan Malaysia yang dikatakan tidak mengendalikan kehilangan MH370 dengan baik. Walaupun penumpang Cina antara yang paling ramai iaitu 154 orang termasuk seorang bayi. Penumpang warga Malaysia juga tinggi jumlahnya iaitu seramai 38 orang, diikuti Indonesia 12 orang dan Australia 7. Namun tiada reaksi mendesak daripada mereka selain menganggap apa yang berlaku sesuatu yang tidak dapat dijangka dan menerima seadanya. Hubungan Malaysia dan China bermula apabila Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Hussein melawat China pada 28 Mei 1974 dan selepas hubungan kedua negara terputus akibat perang dingin di antara blok kapitalis pimpinan Amerika Syarikat dan blok komunis pimpinan Soviet Union. Sokongan Malaysia agar China dikembalikan kedudukannya dalam Pertubuhan Bangsa Bersatu Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sejak 1971 menjadi pemangkin kepada acara menandatangani kenyataan bersama Malaysia-China. Ini dilihat pemangkin kepada hubungan diplomatik secara rasmi. Malaysia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang menjalin hubungan rasmi dengan China yang secara tidak langsung menjadi persepsi positif kepada negara Asia lain untuk menjalin hubungan dengan negara Republik Komunis itu. Telah pun dinyatakan melalui berita itu tadi, Doktor, kita melihat dari satu perkara yang ini pula menyentuh mengenai Duta Besar China di Malaysia, iaitu Dr. Wang Huikang yang telah pun memberi jaminan bahawa hubungan diplomatik antara China dan juga Malaysia mampu memikul kesan daripada peristiwa yang tidak semua orang mahu peristiwa ini berlaku. Dan walaupun jumlah ketibaan pelaju Cina di Malaysia mencatat penurunan, apatah lagi dengan apa yang kita promosikan sekarang ini dengan TMM 2014. Jadi bagaimana Doktor melihat perkara ini? Pasti ada impak juga di situ, ya Doktor? Ya, kenyataan Dr. Huang, Menteri Duta Besar China ke Malaysia, itu menunjukkan sikap positif dan pragmatis China. Bermakna bahawa kedua-dua negara bersedia untuk mencari langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah ini, sama-sama berusaha bekerjasama dalam pencarian MH370. Kita lihat sini komitmen China tidak berbelah bahagi dalam menyelesaikan, membantu Malaysia menyelesaikan isu kehilangan MH370. Dan kenyataan ini juga adalah baik dari segi komitmen China untuk meneruskan kerjasama dengan Malaysia. Bermakna kita tidak perlu risau bahawa peristiwa MH370 ini akan memberi impak. Ia benar, penurunan pelancong China. Saya rasa ia bersifat sementara. It is a setback, tapi kita akan ada mekanisme yang boleh membantu kita mengembalikan kembali keyakinan pelancong luar untuk datang ke Malaysia, terutamanya pelancong dari China. Baik, kita melihat kepada usia yang kita dah nyatakan banyak kali 40 tahun usia kita dan juga Malaysia dan juga China. Beijing dan Kuala Lumpur dilihat bersetuju untuk menjadikan tahun 2014 sebagai tahun persahabatan Malaysia-China. Pak Sing, ini merupakan juga satu langkah usaha untuk memperkukuhkan lagi hubungan baik di antara kedua-dua negara. Jadi bagaimana Doktor melihat perkara ini? Saya melihat ianya satu progresif yang baik. Dan kita lihat sendiri laporan akhbar, Taman Persahabatan di mana China bersedia untuk mendermakan 1.5 juta kepada pembinaan Taman Persahabatan di Malaysia di Presin 4 Putrajaya. Jadi saya rasa itu adalah langkah yang baik menunjukkan kesungguhan negara China dan negara Malaysia untuk sama-sama mengekalkan hubungan 40 tahun yang telah terjalin. Selain daripada meluaskan lagi bidang perniagaan dalam halal hub yang saya rasa sangat menguntungkan bagi pasaran Malaysia dan juga pasaran di China. Kita sedia maklum bahawa ada berjuta ramai rakyat Muslim di China dan ini adalah salah satu kerjasama yang sangat baik untuk kita fikirkan dan saya yakin bahawa kementerian juga sedang berusaha ke arah itu untuk mempromosikan dan membuka ruang pasaran yang lebih luas kepada Malaysia dan juga China untuk meneroka halal hub. Banyak sisi yang kita lihat memberi manfaat kepada kedua negara. Dari segi aspek pendidikan, pelancongan, malah perhubungan dagangan. Jadi semua ini kita perlu ambil kira dan saya rasa semua pihak sekarang ini saya rasa tidak akan memberikan sembarang. Ia satu cabaran tetapi untuk menyatakan bahawa ia akan mencalahkan keseluruhan dari segi ini saya rasa itu tidak saya akan rasa berlaku. Tidak. Ianya hanya sementara saja. Apa yang berlaku di media is purely sensational. Tapi ialah untuk kita nak menerima reaksi spontan, reaksi daripada mereka yang terus melenting. Macam mana agak Doktor? Apa yang perlu mereka faham melihat daripada perhubungan erat dua negara ini? Saya rasa apa yang perlu kita maklumkan kepada mereka yang mudah melenting ialah bahawa apakah
list ataupun senarai yang telah pun kita ada kerjasama dengan China. Kita mahu memaklumkan kepada mereka di luar sana bahawa Malaysia juga adalah pusat latihan profesional bagi beratus atau beribu ramai pelajar Cina yang datang ke Malaysia. Kalau saya ambil contoh UKM sendiri, Universiti Kebangsaan sendiri menjadi pusat latihan bagi teaching English as a second language kepada pelajar-pelajar dari China. Dan kita tidak perlu melihat China hanya tertumpu kepada Beijing, kerana banyak lagi state ataupun wilayah di negara China sendiri yang sangat berminat dengan Malaysia dan melihat potensi yang baik dan yang lebih besar dari dalam bidang perniagaan dan juga pendidikan di Malaysia. Saya dikabarkan doktor juga akan berada di Beijing bulan depan. Betul? Betul. Itu atas tujuan apa doktor? Lebih kepada tujuan untuk mengikatkan kolaborasi yang lebih baik dengan universiti-universiti di Beijing dan juga universiti-universiti di China. Dan itu sudah dirancang lama ataupun? Telah dirancang lama. Kalau kita dilihat dari segi jadualnya, dan kita telah pun ada hubungan yang baik dengan beberapa universiti di China. Jadi apa yang akan difokuskan? Fokus lebih kepada kolaborasi pendidikan dan penyelidikan, research and also teaching. Dan kita ada, seperti saya katakan tadi, UKM juga adalah salah satu universiti yang menyediakan pusat latihan profesional kepada pelajar-pelajar dari China yang mahu belajar bahasa Inggeris as a second language. Jadi akan berangkat pada bulan hadapan untuk satu sesi taklimat. Sesi taklimat. Ya, benar. Betul. Okay. Siapa lagi akan turut serta untuk rombongan itu doktor? Dari kita, saya rasa ada beberapa rakan sekerja, termasuklah Profesor Ulong. Saya rasa rombongan daripada Jabatan Perdana Menteri juga akan turut serta dalam rombongan ke Beijing ini. Pastinya MH370 juga tidak akan terlepas dari segi sebarang taklimat ataupun penerangan di situ. Ini penting untuk menunjukkan pada semua bahawa kita perlu bimbang. Kita tidak perlu bimbang dan tidak perlu lari daripada hakikat bahawa kita telah ada hubungan yang baik dan kita terus life has to move on. Kita teruskan hubungan yang ada ini dalam keadaan yang lebih untuk menjana kebaikan kepada dua-dua negara. Malah kita lihat inisiatif ataupun langkah usaha tindakan yang diambil oleh Timbalan Menteri Pangangkutan itu sendiri, Datuk Seri Syamuddin, dan juga daripada Menteri Kementerian Komunikasi sendiri pun turun padang berjumpa langsung bersama dengan penuntut-penuntut dan juga berjumpa dengan waris keluarga. Saya rasa ini juga merupakan antara langkah-langkah yang kita lihat bahawa kita serius untuk berhadapan dengan situasi ini dan kita tidak lari daripada kalau kita lari itu ada masalah. Sekarang ini kita berani sebab kita faham kita serius untuk serius dalam hubungan bilateral ini. Betul. Tempoh yang akan datang 40 tahun patutnya kita perlu lihat lebih banyak sebenarnya apa yang positif. Kalau boleh kita senaraikan di dalam satu kertas di mana yang positif, di mana negatif, saya rasa lebih panjang lagi yang positifnya, betul tak doktor? Ya, benar. Jadi untuk tempoh 40 tahun yang akan datang itu nanti, bagaimana pula kita lihat selepas ini? Ya, betul, MH370 adalah perkara terbesar yang meruncingkan, yang membuatkan kita keliru dan membuat kita banyak persoalan selepas ini, tahun depan dan tahun-tahun selepas itu. Di masa hadapan, seperti saya katakan tadi di peringkat awal, bahawa hubungan bilateral ini, Malaysia tidak melihat China sebagai satu ancaman. Yang pertama. Yang kedua, Malaysia masih menganggap China sebagai rakan kongsi, rakan niaga, partnership yang baik dalam perniagaan, dalam sifat komersial dan ekonominya. Dan dalam masa yang sama, kita juga melihat China sebagai geopolitik strategi keselamatan yang baik. Jadi untuk tempoh jangka masa panjang, maaf saya nyatakan di sini, kalaulah selagi Amerika masih menaruh minat dalam security order di rantau Asia dan Asia Tenggara, Asia dan keseluruhan Asia Pasifik, maka sehingga itulah hubungan Malaysia dan China masih tetap relevan, signifikan dan sangat penting untuk diteruskan. Sedikit jangkaan daripada doktor sendiri merujuk kepada lawatan Perdana Menteri sebenarnya dengan sambutan 40 tahun ini nanti, apa agaknya yang diharapkan melihat kepada perhubungan dua negara kita ini? Harapan saya ialah kalau melihat hubungan ini, saya yakin bahawa selain daripada usaha untuk mengukuhkan hubungan bilateral yang telah ada selama 40 tahun, akan ada usaha-usaha bagaimana mengembangkan, enhance hubungan ini dalam bentuk yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Dari segi hubungan dagangannya, seperti saya nyatakan tadi,
dagangan halal hub yang mungkin kita boleh perluaskan promosi dan pasarannya ya di China, dan juga manfaatnya juga di Malaysia ya, dan juga aspek-aspek pendidikan, budaya, politik dan juga geopolitik keselamatan ya, merupakan strategi yang baik untuk Malaysia dan China meneruskan dan mengukuhkan hubungan ini. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya, dan mudah-mudahan pertemuan pihak doktor dan juga rombongan nanti ke Beijing akan memberikan satu lagi mesej jelas bahawa kita akan sentiasa mempunyai hubungan yang baik di antara kedua-dua negara. Terima kasih Prof. Madya Dr. Kartini Abu Talib atas kesudian sekali lagi kita bersua untuk bincangkan perkara ini, dan inilah yang kita mahukan daripada anda semua, juga peranan daripada semua pihak. Jangan sekadar untuk memberi sebarang kenyataan yang kita tidak tahu di mana rujukannya, tetapi kita lihat terlebih dahulu apa kebaikan yang telah pun kita perolehi sepanjang perhubungan Malaysia dan China 40 tahun. Baik, seterusnya kerajaan juga melihat belum menilai kos keseluruhan operasi mencari dan menyelamat pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang sejak 8 Mac lepas, dan Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi dalam sidang Dewan Negara memberitahu ia berdasarkan Standard Annex 12 SAR Chicago Convention 1994 di mana setiap negara perlu menyediakan perkhidmatan SAR seperti ketetapan Konvensyen Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Setiap negara perlu menyediakan perkhidmatan SAR bagi kawasan di dalam kawasan Search and Rescue Region yang telah ditetapkan oleh Aviation Security International Civil Aviation Organization ataupun ACIO. Dalam hubungan ini, kos operasi SAR adalah ditanggung oleh negara-negara yang terlibat. Sehingga kini, kerajaan masih lagi belum menilai keseluruhan kos kerana operasi SAR ini masih berjalan. Penjelasan itu antara jawapan kepada pertanyaan Senator Rohani Abdullah yang ingin tahu kos ditanggung kerajaan sepanjang operasi SAR pesawat MH370. Beliau juga mengulangi komitmen bahawa kerajaan tetap komited dan akan meneruskan usaha SAR, malah tidak akan berputus asa sehingga pesawat ditemui. Sejak dimulakan, operasi SAR melibatkan 89 pesawat udara, 80 kapal laut, beberapa satelit, sebuah kapal selam dan sebuah kenderaan autonomi dalam air AUV Bluefin 21. Baik, bertemu kembali. Dalam satu insiden terbaru, sebuah lagi pesawat milik penerbangan Malaysia MAS MH192 ke Bangalore, India yang membawa 159 penumpang, 7 anak kapal terpaksa berpatah balik ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA setelah dikesan mengalami kerosakan. Pesawat berlepas dari KLIA pukul 10.09 malam. Dijadual mendarat di Bangalore pukul 11.35 malam tadi. Adapun penerbangan MH192 ini yang menggunakan pesawat Boeing B737-800 selamat mendarat di KLIA kira-kira pukul 1.56 pagi tadi setelah hampir 4 jam berlepas dari KLIA. Kesemua penumpang dan anak kapal selamat dan ditempatkan di sebuah hotel sebelum dijadual berlepas semula ke Bangalore 3.30 petang ini. Menerusi satu kenyataan media, MAS memaklumkan pesawat dikesan mengalami masalah tayar pada sebelah kanan gear pendaratan utama yang meletup ketika berlepas dari KLIA. Sejurus pasukan keselamatan menemui serpihan tayar di landasan. Pengawal trafik udara Kuala Lumpur kemudiannya memaklumkan hal berkenaan kepada kapten pesawat. Kemenangan berlaku selepas lebih 6 minggu misteri kehilangan pesawat MH370 penerbangan ke Kuala Lumpur ke Beijing yang membawa 239 penumpang termasuk anak-anak kapal yang kini masih belum ditemui selepas hilang pada 8 Mac lalu.
merujuk kepada berita itu tadi, kami ingin mendapatkan respon daripada penganalisis penerbangan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Doktor, merujuk kepada MH192, insiden terbaru yang kita alami semalam. Jadi, apakah yang boleh kita nyatakan sebagai punca kepada berlakunya masalah itu, Doktor? Ya, pada pandangan saya pada saat ini, dengan gambaran awal yang diberikan berdasarkan kepada kenyataan media yang diberikan oleh Malaysia Airlines tadi, kita dimaklumkan bahawa berlaku tayar yang pecah selepas take off. Apabila ini berlaku, ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan dalam kita nak memahami apakah masalah yang menjadi puncanya. Yang pertama ialah melihat kepada tayar itu sendiri. Sekiranya semua pesawat yang terbang ini sebelum dia diterbangkan, dia akan perlu ditandatangani oleh jurutera penyelenggaraan untuk mengesahkan bahawa pesawat ini berada dalam keadaan baik. Termasuklah keadaan tayar dan semua komponen-komponennya. Jadi ini perkara perlu diselidik dengan lebih lanjut. Adakah pemeriksaan yang dilakukan itu mencukupi atau tidak sebelum pada penerbangan. Yang pertama. Yang keduanya ialah faktor pesawat itu sendiri. Adakah pesawat ini diterbangkan dalam keadaan overloading? Adakah mempunyai kapasiti berat yang melebihi daripada biasa? Ini juga perlu disiasat. Yang kedua. Yang ketiganya ialah faktor landasan itu sendiri. Di mana landasan sesuatu pesawat ini memang akan kebiasaannya mempunyai debris-debris daripada tayar dan daripada komponen-komponen lain yang sekiranya tidak dikenal pasti, ianya akan mendatangkan bahaya kepada sesebuah pesawat. Jadi ini juga boleh menjadi suatu kemungkinan sekiranya ada satu komponen yang kecil saja di landasan terkena pada tayar dan dalam keadaan take off sesebuah pesawat yang memberi tekanan yang tinggi kepada tayar ini, perkara sebegini juga boleh berlaku. Akan puncture pada tayar itu dan akan mendatangkan kesan tayar ini pecah. Ya. Doktor, saya kira antara yang banyak juga dipersoalkan ataupun yang dinyatakan merata mungkin di blog, di web dan juga di laman sosial sekarang ini, kita sedia maklum melihat kepada pesawat Boeing. Itu merupakan pesawat yang paling selamat untuk dinaiki. Ini berdasarkan persiapan dari segi teknologi kejuruteraan serta risiko yang amat rendah untuk berlakunya masalah dari segi teknikal. Dan apabila ini berlaku kepada pesawat Boeing ini, apa pula yang mungkin doktor boleh nyatakan kepada kami? Secara umumnya dalam industri penerbangan, sama ada pesawat itu adalah pesawat Boeing atau pesawat Airbus, semua pesawat-pesawat ini mempunyai disiplin yang sangat ketat dari segi penggunaannya. Setiap pesawat yang diterbangkan ini perlu menjalani pemeriksaan secara berkala yang ketat dan pemeriksaan mengikut penerbangan jam. Selain daripada pemeriksaan setiap kali sebelum penerbangan. Jadi perkara-perkara sebegini perlulah, semua protokol ini perlu diteliti kembali untuk kita memastikan bahawa tidak ada kesilapan atau kecuaian yang dilakukan oleh di pihak kita sebagai penyelenggara pesawat ini. Sebab kita juga kena faham bahawa industri penyelenggaraan pesawat ini adalah satu industri yang sangat besar. Ianya bergerak seiring dengan syarikat penerbangan dan industri penyelenggaraan ini mempunyai disiplin yang sangat ketat. Sekiranya terdapat sebarang loophole dalam protokol, dalam prosedur, kecuaian-kecuaian yang dilakukan ini, ianya boleh mendatangkan kesan sebenarnya kepada sesebuah pesawat. Doktor, juga dalam masa sama kita harus berikan kepujian kepada juruterbang pesawat MH192 dalam melaksanakan tugas memastikan ke semua penumpang dan juga anak kapal selamat. Itu merupakan satu pujian yang sangat kita sanjung. Dan reaksi pemangku Menteri Pengangkutan sendiri, Datuk Seri Syamuddin, terhadap kecekalan dan juga kecekapan juruterbang itu, Kapten Nur Adam Azmi Abdul Razak yang melakukan pendaratan kecemasan di KLIA awal pagi tadi. Berikutan kejadian itu, Doktor, MAS diberi masa sehingga Rabu untuk menghantar laporan lengkap mengenai kejadian pendaratan sebelum dibentangkan ni. Jadi apa agaknya yang mungkin
kita boleh lihat dari segi keupayaan skill yang ada pada juruterbang itu, Doktor? Ya, pada saya tindakan yang dilakukan oleh juruterbang ini adalah satu tindakan yang sangat tepat dan mengikut protokol. Beliau tidak panik dan dengan beliau berpusing-pusing di udara selama beberapa jam dengan tujuan untuk mengurangkan, dengan dua tujuan sebenarnya. Yang pertama untuk mengurangkan berat supaya mengurangkan risiko semasa pendaratan dalam keadaan tayar yang sedemikian. Dan yang kedua ialah untuk mengurangkan jumlah bahan api yang ada dalam pesawat. Kerana sekiranya apa-apa saja berlaku, dengan kekurangan bahan api di semasa pendaratan ini, ia akan mengurangkan risiko kebakaran. Jadi tindakan yang dilakukan oleh juruterbang ini adalah sangat-sangat bagus, baik, tepat mengikut protokol dan sebab itulah ianya berjaya dilakukan dengan baik. Ya. Baik, Doktor, saya nak maklumkan terlebih dahulu mengenai berita ini. Merujuk juga kepada tindakan juruterbang pesawat MH192 dalam melaksanakan tugasnya memastikan kesemua 166 penumpang dan anak kapal selamat itu sebagai satu tindakan profesional. Kita akan kembali semula dengan Doktor selepas ini. Apapun juga kepada reaksi oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin terhadap juruterbang Kapten Nur Adam Azmi Abdul Razak yang melakukan pendaratan kecemasan di KLIA pagi tadi, dan berikutan kejadian itu, MAS diberi masa sehingga Rabu untuk menghantar laporan lengkap mengenai kejadian pendaratan sebelum dibentangkan kepada Kabinet. Juga menurut beliau, Datuk Seri Syamuddin, tindakan itu dibuktikan melalui luahan rasa kagum penumpang terhadap kecekapan juruterbang berkenaan dan pembantunya. Kita dengarkan sedikit. Dari segi kepimpinan, bukan saja kapten, tetapi ini saya dengar luahan daripada penumpang sendiri. Tetapi walau bagaimanapun perkara ini tak seharusnya berlaku, dan saya telah mengarahkan, walaupun MAS berada di bawah naungan dan tanggungjawab khazanah, tetapi Kementerian Pengangkutan mahukan sesuatu sebegini dapat dilaporkan kepada Jemaah Menteri secepat mungkin. Sebelum itu, Datuk Seri Syamuddin mendengar taklimat daripada CEO MAS Ahmad Johari Yahya dan bertemu dengan semua penumpang penerbangan itu. Juga sementara itu, penumpang yang ditemui menceritakan pengalaman mereka berhadapan situasi kecemasan dan memuji tindakan juruterbang yang sentiasa memaklumkan situasi semasa pesawat. During takeoff, it had a tire burst, so the pilot had to circle around Kuala Lumpur, burn up the fuel, and then make an attempted landing. There was problem getting the landing gear down. It was actually very calm. It was not very rushed. It was very smooth landing. Semua penumpang yang ditemu bual juga menunjukkan reaksi tenang dan selesa tanpa tekanan atau trauma. Baik, pada doktor, kita melihat kepada respon daripada pemangku Menteri Pengangkutan, begitu juga respon daripada penumpang MH192. Dilihat sebagai keupayaan juruterbang pesawat yang tenang dan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Komen doktor mengenai perkembangan industri penerbangan negara dalam kita terus melahirkan juruterbang tempatan yang berwibawa seperti beliau, doktor. Ya, saya percaya sebenarnya juruterbang yang ada dalam negara kita ini memiliki kemahiran mereka yang sangat terpuji. Sebab itulah kalau kita lihat pun ramai di kalangan juruterbang kita ini yang dipancing oleh syarikat-syarikat penerbangan dari negara luar. Dan dalam masa yang sama, keupayaan juruterbang berdepan dengan suasana yang begitu kritikal seperti itu sangat penting, dan dengan latihan yang diberikan kepada mereka ini, mereka berjaya berdepan. Walaupun begitu, dalam masa yang sama, syarikat-syarikat penerbangan juga hendaklah memastikan bahawa kedudukan juruterbang ini dari segi kesihatannya, dari segi jumlah penerbangannya, cuti rehatnya, hendaklah dilihat secara menyeluruh supaya emosi mereka ini berada dalam keadaan terjaga dan mereka boleh menjalankan tugas yang diamanahkan kepada mereka ini dengan begitu cemerlang dan tidak dalam keadaan panik dan sebagaimana yang kita berdepan dalam kes MS192 ini.
Ya. Kami memerlukan sedikit pemahaman penerangan daripada doktor melihat dari segi aspek langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan oleh seseorang juruterbang ataupun pembantunya untuk dalam melakukan pendaratan cemas selain tindakan yang dilakukan oleh juruterbang pesawat MH192 itu tadi. Dan kalau untuk satu masa kita tidak mahu ia berlaku, tetapi jika berlaku insiden seperti ini, apa agaknya yang perlu diambil selain daripada tindakan yang telah pun diambil oleh Kapten MH192 itu, Doktor? Okey, dalam mana-mana insiden yang melibatkan sesebuah pesawat, kesemuanya telah dimanualkan dan menjadi suatu protokol yang perlu diikuti oleh flight crew, sama ada kapten ataupun co-pilotnya, yang akan melihat dari dalam manual ini apakah langkah-langkah praktikal yang perlu mereka laksanakan. Antara langkah yang pentingnya ialah berkomunikasi dengan menara kawalan, memaklumkan menara kawalan kedudukan mereka, di mana dengan berapakah kapasiti minyak dan sebagainya ini kepada menara kawalan. Dan selepas itu adalah mengikut protokol bagaimanakah untuk berdepan dengan situasi seperti ini. Selain daripada membuat persediaan-persediaan untuk mendarat, dan satu aspek yang sangat penting ialah bagaimana kesemua flight crew, bukan sahaja juruterbang atau pembantu juruterbang, tetapi semua cabin crew yang lain dapat mengawal situasi dalam sebuah pesawat itu adalah suatu perkara yang sangat penting, kerana mereka berdepan dengan emosi penumpang yang berbagai-bagai, yang menjangkakan berbagai-bagai kemungkinan. Jadi persediaan dalam pesawat bersama dengan penumpang ini satu hal, dan hal yang kedua ialah persediaan bagi seorang juruterbang untuk membuat pendaratan secara kecemasan. Dan yang aspek yang ketiga pentingnya ialah bagaimana pihak di ground, di landasan itu sendiri membuat persediaan yang mencukupi dengan kesiapsiagaan pasukan keselamatan, pasukan bomber dan apa-apa saja protokol yang perlu dipenuhi dengan mengambil kira bermacam-macam kemungkinan boleh berlaku dalam mana-mana pendaratan. Jadi ini kalau kita lihat secara menyeluruhnya, ianya adalah gabungan kerjasama yang mantap perlu diberikan dari bukan saja oleh juruterbang, tetapi penumpang dan juga ground control ataupun di landasan itu sendiri. Ya. Doktor, berujuk kepada apa yang berlaku pada MH192 itu, pernah atau tidak di mana-mana negara yang pernah mengalami situasi yang sama, dan apa yang berlaku kepada kalau ada sebarang peristiwa yang sebegitu, Doktor? Ya, perkara sebegini memang pernah berlaku. Walaupun mungkin sebab-musababnya adalah berbeza. Ada di antara sebab ini akibat daripada komponen metal yang ada di atas landasan yang masuk ke dalam enjin pun ada, yang terkena dengan tayar pun ada. Tetapi kuncinya ialah semua pihak, sama ada syarikat penerbangan dan pihak yang menjalankan penyelenggaraan, hendaklah tidak boleh sedikit pun cuai dalam menjalankan tugas mereka ini, kerana sebarang kecuaian sahaja, termasuklah meneliti keadaan landasan pagi, petang dan malam ini, semua gabungan ini akan melahirkan suasana yang lebih selamat sebenarnya. Jadi secara menyeluruh, kita tidak boleh membiarkan sebarang kecuaian itu berlaku dalam mana-mana kes sekalipun. Doktor, merujuk kepada apa yang berlaku kepada MH370 dan juga MH192, dan juga ada lagi beberapa penerbangan kita yang berlaku dalam tempoh masa yang dekat ini, apa agaknya yang mungkin doktor selaku pakar dalam bidang ini melihat supaya perkara ini tidak akan berulang lagi, ataupun mungkin kita kena rujuk semula kepada perkara-perkara yang perlu untuk dititik beratkan? Macam mana pandangan doktor merujuk kepada insiden pesawat-pesawat ini yang mengalami kemalangan ataupun peristiwa yang kita tidak ingini tetapi berlaku dalam masa singkat, supaya itu tidak akan berlaku lagi, doktor? Ya. Okay. Dalam suatu industri penerbangan seperti ini, kebiasaannya semua langkah-langkah yang berlaku ini diketahui di pihak antarabangsa. Jadi apabila pihak antarabangsa seperti ICAO umpamanya, mereka akan insiden-insiden seperti ini, mereka memaklumkan kepada syarikat-syarikat penerbangan yang lain supaya mengambil langkah-langkah
yang lebih cermat. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita lihat situasi yang berlaku dalam negara kita ini dalam tempoh yang begitu dekat ini, pada saya semua pihak, sama ada pihak DCA, syarikat penerbangan yang ada dalam negara kita ini, dan pihak penyelenggara bagi airport itu sendiri, hendaklah berbincang dan melihat semua protokol-protokol yang ada untuk memastikan tidak ada sebarang loophole atau sebarang kepincangan dalam protokol ini, ataupun tidak memberi sebarang ruang kepada sebarang sabotaj yang boleh dilakukan oleh mana-mana pihak sekalipun. Jadi kesemua ini perlu dah diperisikan balik, dilihat kembali dan disusun kembali supaya kita lebih supaya ianya lebih menyeluruh dan dapat mengelakkan daripada tragedi seperti ini daripada berulang lagi. Sedikit saja doktor, kami juga perlukan doktor untuk memberikan saranan kepada mana-mana pihak yang kita lihat ini merupakan satu tindakan yang kurang bijak sebenarnya apabila sentiasa memberikan respon yang tidak benar mengenai keadaan satu-satu pesawat ataupun kondisi satu-satu pesawat apabila lakunya kemalangan seperti ini. Jadi mohon kepada doktor untuk sendiri supaya memberikan sedikit saranan kepada mereka supaya biarkan mereka yang pakar sahaja untuk berbicara ataupun membuat analisis terlebih dahulu mengenai satu-satu kemalangan seperti ini, doktor. Pada saya sepatutnya setiap semua pihak yang pertama adalah mendengar kenyataan rasmi yang diberikan terlebih dahulu yang akan menjelaskan tentang punca sesuatu perkara itu berlaku. Dan daripada situlah barulah pihak-pihak yang mengetahui tentang sesuatu pesawat ini memberikan penjelasan mereka, dan penjelasan inilah yang perlu diambil oleh rakyat awam supaya mereka ini tidak menjadi keyboard warrior yang hanya memberi komen berdasarkan persepsi atau pandangan-pandangan luar yang tidak ada kena-mengena dengan apa yang berlaku. Jika tidak ini dilaksanakan, maka suasana persepsi, suasana kepercayaan rakyat terhadap industri itu sendiri akan dengan sendirinya akan terjejas. Dan ini satu perkara yang kita tidak mahu berlaku dalam negara kita. Istilahnya lebih kepada sifat bertanggungjawab, doktor. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, penganalisis penerbangan. Sedikit kita mendapatkan respon daripada beliau berdasarkan kepada apa yang berlaku pada MH192 dan juga kita kaitkan sedikit kepada MH300, juga saranan kepada anda semua supaya terus memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang bertungkus lumus seperti ini untuk memastikan insiden-insiden ini tidak akan berulang lagi. Untuk kita ikuti kronologi penuh detik-detik pendaratan cemas yang menjadi lakukan pesawat MH192 awal pagi tadi di KLIA Ekoran mengalami masalah teknikal, kita saksikan. Masih memberi fokus kepada MH192, Perdana Menteri Datuk Seri Najib dalam pada itu pasti bersyukur apabila penerbangan MH192 yang berpatah balik ke KLIA kerana masalah tayar selamat mendarat. Dalam entry terbarunya melalui akaun FB Perdana Menteri Datuk Seri Najib berkata semua yang terbabit menunjukkan kecemerlangan. Tahniah kepada Kapten Nur Adam Azmi dan pembantunya Prakash Kumar kerana berjaya melakukan pendaratan cemas. Perdana Menteri turut memuji tindakan pantas Menara Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur kerana memaklumkan Pusat Kawalan Operasi Malaysia Airlines OCC bahawa serpihan tayar ditemui di atas landasan sebagai maklumat amat berguna. Fasa keempat, misi mencari dan menjejaki merupakan fasa paling genting untuk menemukan bukti konkret pesawat MH370 selepas beberapa isyarat ping dikesan yang dipercayai berpunca dari kotak hitam pesawat. Fasa yang berlangsung dengan sangat perlahan ini ternyata menguji kesabaran bukan sahaja para petugas mencari dan menjejaki, malah desakan juga tekanan untuk mengetahui maklumat terkini daripada waris dan keluarga semua penumpang serta anak kapal juga semakin meningkat. Apa yang mampu dilakukan, teruskan usaha pencarian dan jangan
berhenti berharap. Dan peristiwa insiden pendaratan cemas sebuah lagi pesawat MAS awal pagi tadi ada hikmahnya. Sekurang-kurangnya petugas dan kru syarikat penerbangan nasional itu kini lebih bersedia, matang dan tenang berdepan situasi genting dan secemas itu. Syabas daripada kami RTM kami ucapkan. Untuk anda di luar sana, teruskan kita beri sokongan dan juga doa untuk mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari semua yang berlaku sehingga hari ini. Jadi sekian dulu daripada saya Syam Saleh, saya undur diri. Assalamualaikum, jumpa lagi.